Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. Jadi, hari ini kita akan sambung lagi pelajaran pendidikan Islam untuk bidang akidah, unit yang ketiga yang bertajuk Tuhanku Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, dalam buku teks boleh buka buku teks kamu muka surat 84 dan juga 85. Baik, dalam tajuk ini kita akan mempelajari apakah maksud Ar-Rahman dan maksud Ar-Rahim serta apakah dalil nakli yang membuktikan bahawa Allah itu adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Baik, mari kita mulakan. Baik, di sini gambar yang kita lihat di kedua-dua muka surat ini ialah gambar yang menunjukkan tanda-tanda Allah itu bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim. Baik, mari kita baca dialog di sini. Baik, matahari di sini mengatakan apa? Ibaratnya seolah-olah dia berkata, Allah ciptakan saya, iaitu matahari, untuk memberi cahaya kepada manusia dan tumbuhan. Jadi tanda yang pertama yang kita boleh lihat di sini ialah Allah ciptakan matahari. Ini adalah tanda Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Sebab dengan cahaya matahari yang ada, maka banyak makhluk yang mendapat manfaat. Manusia dapat manfaat daripada cahaya matahari. Tumbuh-tumbuhan juga mendapat manfaat daripada cahaya matahari. Begitu juga dengan binatang dan semua makhluk di atas bumi ini mendapat faedah dan manfaat daripada matahari. Yang kedua, pokok pula yang berkata, saya menghasilkan buah yang boleh dimakan oleh manusia dan haiwan. Nampak tu? Allah jadikan adanya pokok, adanya tumbuh-tumbuhan yang mana pokok dan tumbuh-tumbuhan itu memberikan manfaat kepada manusia dan juga kepada haiwan. Jadi semua manusia, tak kira ada orang Islam ke, yang bukan Islam ke, semua mendapat manfaat daripada ciptaan Allah ini. Ini menunjukkan Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, yang ketiga pula, cacing di dalam tanah. Saya cacing yang kecil dan lemah, tetapi Allah tetap memberikan rezeki. Saya juga membantu menyuburkan tanah. Jadi cacing yang halus, yang kecil di dalam tanah itu pun Allah Ta'ala telah memberi rezeki kepadanya. Cukup makannya, cukup dia punya kehidupannya sesuai dengan kedudukannya di mana saja dia berada. Dan cacing ini juga memberi manfaat kepada tanah. Lagi banyak cacing di tanah itu maka menunjukkan subur kawasan ataupun tanah tersebut yang memberikan manfaat kepada tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian tumbuhan itu akan menghasilkan buah-buahan yang akan memberi manfaat pula kepada manusia dan binatang-binatang yang lain. Itu tanda Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang keempat, Allah memberi akal fikiran, panca indera dan menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kepada manusia. Ini manusia pula yang berkata. Dia kata apa? Allah beri akal. Makhluk yang ada di dunia ini yang istimewa ialah manusia. Kenapa? Manusia istimewa kerana diberikan akal fikiran. Ya, ada akal fikiran, tidak sama seperti haiwan, pokok dan sebagainya. Kemudian Allah bagi juga panca indera, iaitu ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada lidah untuk berkata-kata, ada hidung untuk menghidu. Banyak panca indera yang Allah beri kepada kita. Kemudian Allah turunkan juga Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai panduan hidup kita kepada manusia ini. Jadi ini menunjukkan Allah itu bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim kerana dia beri kita akal, panca indera dan juga panduan dalam hidup supaya kita berjaya hidup di dunia dan juga di akhirat. Baik murid-murid, kita telah lihat tadi tanda-tanda Allah bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi apakah maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Baik, lihat muka surat 85. Ini pengertiannya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ialah antara
nama-nama Allah yang maha indah. Maksudnya ialah Ar-Rahman ini dan juga Ar-Rahim sebenarnya adalah nama Allah. Nama Allah itu ada banyak. Ha? Dan nama-nama Allah itu memang semuanya indah-indah. Ini yang disebut Al-Asma'ul Husna. Nama-nama yang indah, yang cantik. Salah satu ataupun dua daripada nama-nama Allah itu ialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kita boleh sebut Allah itu dengan nama lainnya ialah Ar-Rahman, dia juga Ar-Rahim. Baik, apa erti Ar-Rahman? Baik, lihat di sini ya. Erti Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah. Maksudnya sangat pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Maksudnya Allah itu sifatnya pemurah kepada semua manusia. Tak kira dia Islam atau bukan Islam. Semuanya Allah berikan rezeki. Kemudian makhluknya semua, termasuklah haiwan-haiwan, binatang semua, tumbuh-tumbuhan. Allah bersifat pemurah kepada mereka semua. Itu Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim pula ialah bererti Allah Maha Pengasih. Maksudnya dia sangat pengasih dan penyayang terhadap kepada siapa? Hamba-hambanya yang beriman. Maksudnya dia bersifat penyayang kepada hamba yang beriman. Maksudnya daripada ramai-ramai manusia, Allah akan sayang, akan kasih kepada manusia yang beriman, yang menerima Islam, yang mengikut agama Islam, yang patuh dan taat kepada agama Islam. Itu bezanya. Ar-Rahman kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim kepada hamba-hamba yang beriman. Baik, mari kita lihat yang terakhir, iaitu apakah hukum kita percaya dan beriman Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan apa dalil naklinya. Maksudnya apa buktinya. Baik, mari kita lihat. Kita wajib beriman. Jadi hukumnya apa? Wajib. Maksudnya mesti percaya, mesti beriman dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya kita kena percaya bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa dalilnya? Apa bukti daripada Al-Quran yang mengatakan kita wajib beriman kepada Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Buktinya senang saja, iaitu ayat pertama daripada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah. Allah yang macam mana sifatnya? Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ini ayat Quran yang membuktikan Allah itu memang dia itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita wajib percaya dan beriman. Sampai sini sahaja. Kita akan sambung lagi insya-Allah.